Baik, lebih 130,000 unit hartanah kediaman tidak terjual direkodkan pada suku pertama tahun ini dengan 83% daripadanya berharga RM250,000 ke atas. 108,000 daripada jumlah keseluruhan unit tidak terjual itu merupakan segmen kediaman mewah. Ia sekaligus memberi gambaran jelas bahawa penawaran hartanah kediaman di Malaysia tidak seimbang dengan permintaan rumah mampu milik yang dituntut oleh majoriti rakyat di negara ini. Susulan daripada itu, keputusan untuk membekukan sementara pembinaan kondominium dan juga premis komersial telah pun dilakukan berkuat kuasa awal bulan lepas. Relevan atau tidak, Senator Datuk Fahari yang bersama dengan saya untuk memberi pandangan mengenainya. YB terus respon. YB rasa relevan atau tidak pembekuan sementara ke atas hartanah RM1 juta ke atas itu? Saya rasa bila kerajaan memutuskan untuk membekukan hartanah yang lebih RM1 juta ke atas tu memang sangat relevan. Memandangkan pertama, apabila negara melaporkan ada 130,000, maknanya jumlah itu adalah seganda daripada jumlah yang sebelum ini, yang tahun-tahun sebelum ini. Maka bila penawaran lebih banyak, seharusnya kerajaan perlu mengambil satu tindakan intervention bagi mengatasi lambakan rumah-rumah mewah ni. Satu. Lepas tu yang keduanya, dengan adanya pembekuan ini juga, saya kira kerajaan bercadang untuk membanyakkan lagi rumah-rumah yang mampu milik, kerana kita tahu berdasarkan daripada pendapatan rakyat kita, kebanyakan rumah 1 juta ke atas memang sukar untuk dibeli. Maknanya itu bukan satu rumah yang mampu milik. Kita tahu pada tahun 1998 pernah berlaku yang mana penawaran, maknanya ada lambakan rumah semasa krisis ekonomi. Tapi pada ketika itu lambakan rumah itu berlaku kerana keadaan ekonomi. Maknanya kerana tidak mampu membeli. Tapi bukannya atas dasar lambakan. Tapi apa yang berlaku sekarang ini atas dasar lambakan. Dan kalau kita bandingkan tahun 97-98 masih krisis ekonomi, sebab itu kerajaan mewujudkan dana harta, dulu ada dana harta tak salah saya, yang untuk membeli balik dana rumah-rumah yang lebih, dan untuk menstabilkan pasaran. Tapi in this case, pada kali ini, apa yang berlaku, lebihan rumah-rumah itu bukannya di atas keadaan ekonomi, tetapi kerana pemaju-pemaju sendiri, yang saya tak pasti dari segi datanya sama ada lambakan itu pemaju mengatakan there's a demand, but if there is a demand, that's why they supply more houses. But if there is a demand, why there is still a surplus of the 130,000 of houses, which is more than 1 million, ya? Katanya menurut Bank Negara Malaysia, antara punca lambakan rumah ini berlaku adalah disebabkan pendapatan dan juga ketidakmampuan rakyat untuk memiliki rumah. Menurut YB, apa yang patut kita lakukan untuk membantu rakyat memiliki rumah mampu milik ini kepada pemaju dan juga rakyat itu sendiri? Saya berharap dengan tindakan kerajaan untuk membekukan rumah-rumah yang bernilai lebih daripada 1 juta ini dapat menggalakkan pemaju-pemaju perumahan membina lebih banyak rumah yang mampu milik. Dan saya juga mengharapkan supaya dengan tindakan pembekuan ini juga boleh membantu rakyat kita yang terutamanya yang kurang, saya bukan kira tak berkemampuan lah, tetapi mungkin dia punya dia punya B40 tu kadar hutang dia tinggi. Maknanya they can't afford to put the income solely to pay the houses, because dia kena perlukan juga pembayaran dari segi sara hidup dan sebagainya. Dan diharapkan daripada kerajaan dapat membantu golongan ini dengan memberi pengecualian cukai, contohnya cukai duty stamp kepada rumah yang mampu milik, yang mampu beli. Dan yang keduanya, saya mungkin kerajaan boleh melihat juga faktor-faktor yang boleh mengurangkan kos harga rumah ni. Contohnya macam bahan mentah, macam besi, pengawalan dari segi harga besi, harga simen. Sebab kalau kita tengok pemaju perumahan ni, dia kata one of the reason why they got to menaikkan harga rumah yang mahal kerana kos-kos adalah mahal. Tetapi saya pernah dimaklumkan oleh tabungan Angkatan Tentera membina rumah-rumah untuk veteran dengan harga yang minimum. Maknanya because they got the sources, they own the sources.
sama juga macam isu harga ikan. Ini kan yang mana apabila kita take daripada punca, harga itu tidaklah semahal sebagaimana yang kita ambil daripada orang tengahnya. YB, bulan lepas Menteri Kewangan kata tidak ada U-turn dalam pelaksanaan penguatkuasaan pembekuan sementara ini. Pun begitu, KPKT mengeluarkan kenyataan kata akan mempertimbang untuk memberi pengecualian ke atas lokasi-lokasi terpilih. Perlu atau tidak pengecualian ini, YB? Saya kira apabila KPKT mengeluarkan kenyataan akan mengkaji semula, ia bukan satu tindakan U-turn, sebab dia cuma mengatakan mengkaji semula sekiranya terdapat permohonan. Dan saya kira memang ada wajarnya. Contohnya seperti kalau katalah macam kat kawasan KLCC, memang kita tahu banyak apartmen kondominium mewah yang dibina tetapi tidak ada pembeli. Sebab apa? Dia rasa supply more than demand. Tetapi mungkin ada di kawasan-kawasan tertentu, contohnya kawasan antarabangsa, kawasan-kawasan yang memang ada permintaan tentang rumah-rumah yang 1 juta ke atas, contohnya macam di Johor, di kawasan-kawasan yang memang ada keperluan. Mungkin atas dasar itu perlu pertimbangan diberikan. Tetapi apa yang penting, saya rasa kerajaan mengambil tindakan untuk mengelakkan pembekuan ini adalah untuk memastikan kestabilan pasaran perumahan itu. Dan kalau sekiranya ada, tak salah. Tapi saya rasa ini bukan satu tindakan U-turn, tetapi dia lebih kepada memenuhi pembekuan itu masih berlaku. Pembekuan masih berlaku untuk menstabilkan harga rumah, menstabilkan demand. Tetapi kalau maknanya there's exceptions. I mean, if there is a certain cases yang memang memerlukan, dan pemaju kena pastikanlah maknanya rumah itu terjual dan dihuni. Bukan saja dibuat, tapi kadang-kadang pemaju ni kadang jangan pula dibuat tapi tak dibeli tapi tak dihuni. Itu yang kita kadang-kadang kita tak naklah juga kawasan tu akhirnya akan menjadi satu kawasan yang seperti lambatkan kosong tanpa penghuni orang ya. Sekarang ini YB belum ada satu data komprehensif yang menggambarkan kawasan itu ada permintaan tinggi ataupun tidak. Jadi bagaimana YB melihat kepentingan untuk adanya kita wujudkan data itu agar tidak ada lebihan penawaran? Mungkin pihak kerajaan boleh melihat ataupun membentuk zon, saya kira mungkin satu pemetaan satu zon kawasan yang mana boleh mengenal pasti kawasan di mana kawasan yang memerlukan perumahan yang mewah, perumahan yang tidak mewah. Macam kalau kita tengok di Dubai, kalau kat Dubai dia ada buat zon tapi dia pengasingan zon dia zon antara zon asing dan juga zon tempatan. Maknanya zon ni hanya boleh dimiliki oleh orang yang maknanya orang asing, dan di zon adalah orang tempatan. Tapi mungkin pihak kerajaan boleh melihat pemetaan kawasan yang mana perumahan yang memerlukan rumah yang lebih daripada 1 juta dan mungkin kawasan yang kurang daripada 1 juta. Baik. Jambahan dan juga perkongsian pandangan berkenaan dengan isu perumahan oleh Senator Datuk Faharia. Terima kasih YB kerana bersama dengan kami. Esok satu lagi topik akan kami kongsikan dalam segmen bersama Ahli Parlimen. Saya Indri Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.